Depa bawa model hudud. Dan setelah depa atas pengkhianatan 2020, depa boleh ada di dalam kerajaan, geng. Tahu-tahu depa haram apa pun tak buat, geng. Apa pun tak buat untuk umat Islam. Apa pun tak buat untuk agama Islam. Depa hanya mengekalkan sistem yang lama. Depa tak buat pun satu undang-undang untuk rakyat Malaysia. Depa tak buat pun satu undang-undang untuk umat Islam rakyat Malaysia, untuk penjualan arak, untuk penjualan judi, kan? Dia duk bangga macam dia dapat tutup kedai judi. Yang dia tak nampak jalan belakang judi tu, judi Cina yang duk yang duk pi masuk perkampungan, yang duk pi kutip rumah ke rumah, yang duk pi kutip antara kampung ke kampung, dan judi online, apa pun tak buat. Sekarang ni aku duk tanya beberapa orang, semua jarang dah orang duk pi beli nombor ekor direct ke kedai. Banyak beli pakai handphone je, geng. Masuk top up je, geng. Jadi apa yang mereka buat? Pembelian arak, geng, dekat KK Mark 7E boleh pergi beli senang-senang, geng. Tak ada langsung. Tak boleh orang Melayu, orang Islam tak boleh beli. Kalau nak beli kena tunjuk IC. Tak ada, geng. Rasuah berleluasa. Malah di zaman PAS ada dalam kerajaan, Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin offer kepada ahli-ahli Parlimen PKR supaya melompat masuk ke dalam Parti Bersatu dengan dijanjikan duit jutaan ringgit dan dijanjikan kedudukan. Tak kiralah Perdana Menteri kah, ataupun duta khas kah, ataupun timbalan menteri, ya. Sebab tu Muhyiddin Yassin naik menjadi Perdana Menteri, Menteri Kabinet ada 70 orang lebih. Dan disambung kepada Ismail Sabri. Sebab apa? Sebab yang ada di dalam Parti Bersatu, yang ada di dalam kerajaan tu adalah puak-puak pengkhianat. Puak-puak pengkhianat ni dia lompat daripada Pakatan Harapan masuk ke dalam Perikatan Nasional dan Parti Bersatu tu dengan mengharapkan sesuatu, dengan mengharapkan habuan. Politik rasuah yang diamalkan puak-puak orang-orang Melayu Islam yang ada di dalam kerajaan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kena ingat, atas pembongkaran kejahatan Barisan Nasional bermula daripada Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat. Kena ingat, 1MDB, Muhyiddin Yassin han jangan duk claim, Tun Mahathir han jangan duk claim kata hampa punya usaha. Kena ingat, 1MDB Anwar Ibrahim bongkarkan daripada tahun 2009, 2010, 2011 atas bermulanya tertubuhnya 1MDB. 2011 Rafizi Ramli dah cakap, Anwar Ibrahim dah cakap, 1MDB ni dah salah guna duit rakyat, duit negara. Rafizi Ramli dah cakap dah bermula 2010, 10 tahun Rafizi Ramli lawan. 2018 setelah Gabungan Besar Harapan Rakyat nak buat perubahan melalui Pakatan Harapan, kita dapat jatuhkan Najib Razak. Dan 2022 Najib masuk penjara. Tun Mahathir jangan duk claim, Muhyiddin Yassin jangan duk claim kata ini usaha hampa. Hang pun hang dipecat 2015, 2016 hang baru dipecat. Hang pun selama ni hang duk pejam mata aja atas kejahatan Najib. Tun Mahathir pun hang jangan duk claim. Hang pun hang duk menjilat Najib, maka malah hang mengangkat Najib lagi. Kan? 2015 bersama Muhyiddin Yassin barulah hang nampak kejahatan Najib ni. Sedangkan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dan Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli dah nampak dah kejahatan hampa ni. Kejahatan Barisan Nasional yang dikekalkan, yang bermulanya zaman Mahathir dan dikekalkan sehingga zaman Najib, dan sistem yang sama dikekalkan sehingga sekarang. Pelbagai penyelewengan salah guna kuasa yang puak-puak ni buat. Dan kena ingat, terima kasihlah, macam aku berterima kasih sangat. Anwar Ibrahim sanggup berjuang melawan sistem Barisan Nasional, sistem yang dibuat oleh Mahathir, sistem yang dikekalkan oleh Najib Razak. Sehingga sekarang Anwar Ibrahim melawan sistem tu, dia sanggup, dia dipenjara.
Dengan Anwar Ibrahim masuk penjara lah, dapat mendiamkan Anwar Ibrahim. Dapat mendiamkan, dapat senyapkan Anwar Ibrahim daripada Anwar Ibrahim membongkarkan. Nasib baik kita ada sosok Rafizi Ramli yang selalu yang tahu macam mana nak korek rahsia, nak tahu salah guna kuasa yang dibuat oleh parti PAS ni. Oleh parti UMNO, parti puak-puak yang dulu ada dalam UMNO ni. Kenapa Anwar Ibrahim dipecat 1998? Sebab Anwar Ibrahim melawan sistem Mahathir. Melawan seperti mana Mazli Malik kan? Seperti mana Mazli Malik macam dia diberi arahan oleh Mahathir supaya serahkan jawatan kepada Tun Mahathir. Sebab apa? Sebab Mazli Malik tak mau ikut sistem Tun Mahathir. Tak mau ikut sistem-sistem yang mengkayakan kroni-kroni Mahathir. Sebab itulah Mahathir suruh Mazli Malik serah jawatan kepada Tun Mahathir. Kononnya Tun Mahathir akan jadi Menteri Pendidikan. Macam-macam tender-tender salah guna kuasa yang dikekalkan waktu zaman Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Mahathir. Kena ingat, kalau Mahathir tak dapat jadi Perdana Menteri, kroni-kroni dia tak boleh makan duit. Sebab tu sekarang jalan terakhir untuk Tun Mahathir yang dia main menjilat ludah dia kembali kepada Anwar Ibrahim. Hari tu dia bukan main hantam Anwar Ibrahim kau-kau punya. Sekarang dia main jilat. Kena ingat, Pakatan Harapan tak menentang individu. Pakatan Harapan menentang sistem yang dibuat oleh individu-individu. Fikirlah geng, kalau Barisan Nasional tu bagus untuk negara, kalau Perikatan Nasional buat dalam masa dekat-dekat 4 tahun 31 bulan ni baik untuk negara, baik untuk rakyat, kita takkan kena hadap dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang ni. Dengan kegagalan, dengan apa yang kegagalan oleh Perikatan Nasional, oleh Barisan Nasional ni. Fikirlah geng, sampai bila kita nak diperbodohkan orang-orang politik yang tambah-tambah yang di dalam Barisan Nasional. Mereka nak rakyat mudah diperbodohkan, rakyat mudah dipergunakan. Yang penting mereka dapat kuasa, mereka dapat kontrol rakyat-rakyat yang di bawah ni. Sampai bila geng kita nak diperbodohkan? Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional geng. Sampai bila geng? Sampai bila? Tolaklah Perikatan Nasional ni. Terang-terang kalau mereka nak memerintah pun sistem yang sama yang dikekalkan. Kita perlu buat perubahan. Sehingga Anwar Ibrahim sendiri berjanji kepada rakyat dia tak akan ambil gaji Perdana Menteri jika sampai masa Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dengan keadaan ekonomi sekarang ni. Dan gaji-gaji menteri akan dikurangkan lebih banyak daripada sekarang. Kita perlu buat perubahan geng. Negara kita perlu buat penjimatan sebab komitmen kerajaan terlalu tinggi. Kerajaan perlu bayar hutang yang tinggi geng. Perlu bayar hutang sehari 7 juta geng. Untuk bunga saja, untuk bayar bunga 1MDB saja. Dan 2039 kerajaan perlu bayar 50 bilion ringgit seketul untuk 1MDB. Itu baru bunga, itu baru hutang geng. Belum masuk untuk bantuan kepada rakyat ni. Kalau kerajaan yang di atas masih membazirkan duit rakyat, rakyat di bawah takkan sampai punya geng. Takkan sampai duit kepada rakyat geng. Macam mana rakyat pendalaman, aku tengok video tadi dekat Sabah Sarawak, masih jambatan titik gantung pun tak siap geng. Dekat belah bandaraya bukan main lagi duk nak buat MRT 50 bilion. Bro, hang ambil 1 bilion, hampir buat jambatan tu elok-elok dekat belah Sabah Sarawak. Hampir buat yang tu dulu, baru hang semak MRT kan, MR4 kan, MR5 kan, buat highway sana sini ya. Hampir selesaikan masalah rakyat dekat Sabah Sarawak. Sebab Sabah Sarawak depa dalam Malaysia. Depa warga negara Malaysia. Tertubuhnya Malaysia asbab Sabah Sarawak bersama. Jadi tak boleh abaikan Sabah Sarawak lagi. Sampai bila dia nak abaikan Sabah Sarawak? Anak-anak mereka nak pergi sekolah pun jalan pakai jalan-jalan kampung, jalan hutan semua. Kalau keluar ulat, keluar babi ke, keluar harimau ke, apa dia. Terancam ke tak budak tu duk on the way nak pergi sekolah, balik sekolah kena pakai sampan, kena berkayuh. Kalau musim hujan memang tak dapat pergi dah sekolah.
fikir geng, perlu buat perubahan geng. Setelah 60 tahun takkan ini hasilnya, takkan ini resultnya. Setelah 60 tahun UMNO memerintah geng, kita tak boleh bangga geng kalau orang miskin dekat bandaraya, orang yang duduk tidur di bawah jabatan tu adalah orang Melayu, adalah warga negara Malaysia geng. Tak boleh bangga geng dengan kerajaan BN ke, PN ke dan PH ke, sebab PH tak teruji lagi di bawah Anwar Ibrahim. Sebab Tun Mahathir hanya menumpang macam Pakatan Harapan 2018. Sampai bila lagi nak diperbodohkan? Mereka yang di atas berteknologi, maju, senang, kaya raya. Rakyat yang di bawah, negara lain buat satu bangunan untuk gelandangan lah, babe. Buat satu bangunan, buat satu bilik, kalau dia dah mampu, dipersilakan keluar daripada bilik ni. Itu khas untuk orang-orang miskin yang ada di bandaraya dan di kawasan pendalaman. Buat kemudahan sungai, buat titi besi ataupun titi konkrit elok-elok supaya rakyat depa tu selamat. Walaupun pendalaman tapi perlukan keselamatan. Ini jalan berlobang sana sini sedangkan rakyat duk bayar cukai. Ini sebab salah guna kuasa, komitmen kerajaan kena bayar hutang sampai kerajaan tak dapat bantu rakyat. Kerosakan yang dibuat oleh Barisan Nasional. Kapal negara lain, kapal SCL, kapal-kapal apa berlambak berpuluh-puluh belasan biji dah. Malaysia baru ada berapa biji yang bersiap sedia untuk berperang. Atas salah guna kuasa semua oleh Barisan Nasional. Kerosakan terlalu besar geng. Jadi fikir-fikirkan geng. Tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA, tolak yang gila-gila kuasa. Kita perlu reform geng. Reform. Yang penting agama Islam adalah agama persekutuan. Kan? Warga negara diutamakan. Cuba fikir geng. Cuba fikir. Hang fikir pimpinan ni je. Zahid Hamidi, anak-anak dia macam mana, bini dia macam mana. Anwar Ibrahim, anak-anak dia macam mana, bini dia macam mana. Muhyiddin Yassin, anak-anak dan bini dia tu macam mana. Cuba fikir, cuba siasat ambil tahu. Yang mana walaupun bapa dia 10 tahun duduk dalam penjara, anak-anak dapat, kita boleh tengok kesempurnaan. Boleh tutup aurat, boleh belajar, boleh mak dia, bini Anwar Ibrahim dapat survive anak-anak dia. Tanpa orang lain, kayak macam orang lain tak lalui, babe. Jadi, fikir-fikirkan tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA, geng. Sebelum nak bercakap, sebelum nak komen, ambil tahu latar belakang atas satu-satu isu tu, geng. Jangan mudah dipergunakan untuk orang-orang yang berkuasa di atas. Okay? Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.